Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anak murid cikgu kelas 6 Bakawali dan 6 Dahlia. Cikgu selaku guru Bahasa Melayu kelas kamu bagi sesi 2021. Okey, bagi memulakan sesi pembelajaran kita pada hari ini, tema utama kita adalah istimewanya keluargaku, unit 1, bakat istimewa, tajuknya adalah sayangi keluarga. Okey, sebelum tu cikgu minta kamu dengar apa yang cikgu tuturkan atau cikgu bacakan ayat-ayat yang terdapat di dalam petikan perbualan ini. Okey, tajuknya adalah sayangi keluarga, kemahiran adalah mendengar dan juga bertutur. Okey, kita dengar ya. Amar, tolong buka pintu. Ayah kamu sudah pulang. Baik, Ibu. Apakah yang kamu dan adik lakukan hari ini, Amar? Banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama, Ayah. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Adik juga saya ajar melukis. Adik telah melukis 2 keping gambar. Bagus, Amar. Masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Irfan sungguh pandai melukis, Ayah. Wah, cantiknya. Okey, itu adalah perbualan di antara Ibu Amar dan Ayah Amar serta Amar dan adiknya Irfan. Okey, jika kita perhatikan di dalam petikan perbualan itu tadi, cuba kamu lihat terdapat beberapa ayat yang terdapat dalam petikan merangkumi ayat penyata, ayat perintah, ayat tanya dan juga ayat seruan. Okey, di antaranya itu nanti cikgu akan terangkan apakah jenis-jenis ayat ini dan juga fungsinya. Okey, seterusnya cikgu akan menerangkan jenis-jenis ayat dan juga fungsinya. Bagi ayat penyata, apakah yang dimaksudkan dengan ayat penyata? Iaitu ayat yang menerangkan atau menyatakan sesuatu cerita, benda, kejadian ataupun hal. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Ayat penyata ialah ayat yang menerangkan atau menyatakan sesuatu cerita, benda, kejadian atau hal. Jika kita lihat pada petikan yang diberikan sebelum ini, terdapat ayat penyata. Di antaranya ialah adik juga saya ajar melukis. Adik juga saya ajar melukis di mana ia menerangkan, Amar menerangkan kepada ayahnya bahawa dia juga mengajar adiknya Irfan melukis. Dia menerangkan yang Amar mengajar adiknya Irfan melukis. Okey, ayat yang seterusnya ialah Irfan sungguh pandai melukis. Irfan sungguh pandai melukis. Okey. Irfan, Amar menerangkan kepada ayahnya bahawa adiknya Irfan sungguh pandai melukis. Okey, seterusnya adalah kami membaca beberapa buah buku cerita. Kami membaca beberapa buah buku cerita. Okey.
di mana Ammar menerangkan kepada ayahnya mereka membaca beberapa buah buku cerita. Okey, seterusnya, banyak aktiviti yang kami lakukan bersama-sama ayah. Okey, di mana Ammar menerangkan kepada ayahnya bahawa mereka melakukan banyak aktiviti secara bersama-sama. Okey. Dan akhir sekali, adik telah melukis 2 keping gambar. Di mana Ammar menerangkan bahawa adiknya Irfan telah melukis 2 keping gambar kepada ayahnya. Okey. Jelas? Okey, ayat penyata ini menerangkan bahawa kesemuanya menerangkan bahawa apa yang mereka lakukan di rumah, iaitu Ammar dan juga Irfan. Okey, seterusnya ayat perintah. Apa yang dimaksudkan dengan ayat perintah? Ayat perintah ialah ayat yang digunakan untuk ditujukan kepada orang kedua sebagai arahan. Terdapat 4 jenis ayat perintah, iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat silaan dan juga ayat permintaan. Berdasarkan kepada petikan yang kita lihat tadi, terdapat ayat-ayat perintah. Okey, kita tengok satu per satu. Okey, pertama, Ammar tolong buka pintu. Ammar tolong buka pintu. Tolong ini merupakan ayat perkataan perintah. Tetapi dalam kategori ayat suruhan. Ayat apa tadi? Ayat suruhan. Okay. Seterusnya, masa lapang kamu berdua perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Okey, di mana kita katakan ia sebagai ayat perintah? Ayat perintah. Kategori dia adalah ayat permintaan. Macam mana kita nak kenal ia sebagai ayat permintaan? Masa lapang kamu perlu diisi dengan aktiviti yang bermanfaat. Okey, ini adalah ayat permintaan. Permintaan daripada ayah untuk Ammar dan juga Irfan. Okey, ayat yang ketiga. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Ayah, lihatlah lukisan Irfan. Di mana kita katakan ia sebagai ayat perintah? Okey, Irfan meminta ayahnya melihat lukisan. Lihatlah, ya, lukisan Irfan. Ayat apa kita panggil tadi? Ayat permintaan. Di mana Irfan meminta ayahnya melihat lukisannya. Okey, seterusnya, bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Ini adalah ayat perintah apa? Ayat perintah permintaan. Okey, di mana kita nak kenal dia? Bimbinglah. Okey, bimbinglah adik kamu agar dia dapat mempelajari kemahiran yang berguna. Okey, itu dia sebahagian daripada ayat perintah. Okey, ayat yang ketiga iaitu ayat tanya. Jenis ayat yang ketiga ialah ayat tanya.
ayat tanya. Apa yang dimaksudkan dengan ayat tanya? Ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. Ayat tanya terbahagi kepada dua, iaitu ayat tanya dengan kata tanya dan ayat tanya tanpa kata tanya. Okey, pada hari ini cikgu hanya akan menerangkan ayat tanya dengan kata tanya. Okey, apa yang dimaksudkan dengan kata tanya? Okey, kata tanya. Ini kata. Apa, bagaimana, di mana, mengapa, siapa, itu adalah sebahagian kata tanya. Okey, apabila kita membina ayat, kata tanya yang berada di hadapan ayat sebegini, okey, pastikan ia ditulis ataupun disusuli dengan partikel kah. Partikel kah. Okey. Contohnya, apakah, siapakah, bagaimanakah, mengapakah. Itu adalah sebahagiannya. Okey, barulah diakhiri dengan tanda soal. Tanda soal. Okey, barulah ayat tanya itu lengkap. Okey, contoh ayat, apakah yang kamu dan adik kamu lakukan hari ini, Amar? Okey, ini adalah ayat tanya yang ditujukan oleh ayah Amar kepada Amar. Okey, faham ya? Okey, kita seterusnya. Jenis ayat yang terakhir iaitu ayat seruan. Ayat seruan. Ayat ini digunakan untuk melahirkan pelbagai perasaan yang berkaitan dengan keadaan. Ayat seruan mesti diakhiri dengan tanda seru. Okey, ayat seruan ini menggambarkan perasaan. Okey. Kita lihat ayat seruan yang terdapat di dalam petikan hanya terdapat satu saja, iaitu wah, cantiknya. Okey. Wah, cantiknya. Biasanya ayat seruan akan didahului juga dengan kata seru. Kata seru. Kata seru ini menggambarkan keadaan ataupun perasaan. Okey, wah. Wah ini menggambarkan perasaan yang seronok, gembira. Okey, cantiknya. Okey. Disusuli pula dengan tanda seru. Barulah ayat seruan itu lengkap. Okey, seterusnya kita masuk petikan yang kedua iaitu permata keluargaku. Okey, cuba dengar cikgu baca agak pantas sedikit ya. Okey, tahun ini genaplah 6 tahun umur adikku Irfan. Seperti murid prasekolah yang lain, Irfan sudah mula belajar menulis, membaca dan mengira. Irfan sangat rajin dan bersungguh-sungguh semasa belajar. Sebagai abang, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Namun begitu, ada keistimewaan yang begitu terserlah pada dirinya. Irfan sangat pandai melukis. Bakatnya dalam bidang lukisan cukup istimewa. Hampir setiap hari, Irfan akan melukis. Setiap hari jugalah Irfan akan meminta aku menilai lukisannya. Apabila melihat hasil kerjanya itu, aku pasti tidak dapat menahan rasa kagumku. Wah, kreatifnya, bisik hatiku. Bagiku, Irfan sangat hebat. Dalam usia semuda itu, dia mampu menghasilkan lukisan yang bukan calang-calang orang mampu melukisnya. Kadang-kadang, aku berasa malu. Lukisan Irfan jauh lebih cantik dan kreatif daripada lukisanku.
Ayah dan ibu juga sedar akan hal itu. Mereka berusaha untuk menggilap bakat Irfan. Irfan sering dihantar untuk menyertai pertandingan melukis. Irfan juga dimasukkan ke kelas lukisan bagi meningkatkan kemahirannya. Okey, itu adalah sesi pembacaan bagi petikan berkaitan dengan Irfan. Okey, seterusnya kita kenal pasti beberapa ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan di dalam petikan permata keluargaku itu tadi. Okey, cikgu hanya senaraikan 3 sahaja, selebihnya nanti kamu senaraikan. Okey, yang pertama. Okey, yang pertama, Irfan sudah mula belajar menulis, membaca dan mengira. Okey, ini adalah ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. Perkataan berimbuhan ini terdiri daripada imbuhan awalan, imbuhan akhiran dan juga imbuhan apitan. Di dalam ni kita dapati perkataan menulis, membaca dan mengira. Ketiga-tiganya itu adalah imbuhan awalan. Seterusnya, aku sering memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepadanya. Okey, di dalam petikan ni, imbuhan yang manakah, ayat perkataan yang manakah mengandungi imbuhan? Okey, yang pertama, memberikan. Yang kedua, bimbingan. Okey, memberikan imbuhan apitan. Mem dan juga kan. Bimbingan, imbuhan akhiran. Okey, faham ya? Okey, seterusnya daripada pemerhatianku, pencapaian Irfan dalam pelajaran masih sederhana. Daripada pemerhatianku, pemerhatian, pencapaian, pelajaran masih sederhana. Okey, kita ambil dua ni, pemerhatian dan juga pencapaian. Pemerhatian imbuhan apitan pe dan juga an. Pencapaian pen dan juga an. Okey, ini yang dikatakan ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan. Cikgu dah senaraikan 3 ayat. Jadi selepas ni nanti kamu akan senaraikan. Okey, seterusnya adalah latihan. Okey, latihan kamu boleh buat di dalam buku tulis yang kamu beli, yang buku tulis yang kecil tu saja, yang buku latihan. Di mana cikgu minta kamu senaraikan 10 ayat yang mengandungi perkataan berimbuhan berdasarkan petikan permata keluargaku itu tadi. Yang kedua, jawab soalan pemahaman yang diberi. Soalan pemahamannya ini, iaitu ceritakan bakat istimewa Irfan. Okey, macam mana kamu nak cerita? Ceritalah siapa Irfan tu. Seorang murid, contoh ya, seorang yang pandai melukis. Okey. Terangkan pula sikap Abang Irfan. Sikap Abang Irfan tu yang bagaimana? Adakah dia seorang yang sentiasa memberi sokongan, memberi tunjuk ajar kepada adiknya atau bagaimana? Okay, yang ketiga, nyatakan usaha ibu bapa Irfan untuk menggilap bakat Irfan. Usaha ibu bapa dia. Yang pertama tadi dah tentulah kita nampak Irfan sering dihantar menyertai pertandingan melukis. Okay, yang keempat, huraikan usaha yang perlu dilakukan oleh Irfan untuk meningkatkan bakatnya. Yang ketiga tadi tentang usaha ibu bapa dia. Yang keempat, usaha diri Irfan itu sendiri. Nyatakan apakah usaha dia. Okey. Okey, latihan itu tadi buat dalam buku latihan
yang ada pada kamu ataupun yang kamu beli di kedai buku, ataupun belum beli lagi, belilah buku di luar, ataupun boleh juga kamu gunakan mana-mana buku yang ada di rumah. Okey, latihan tambahan cikgu akan upload di dalam Google Classroom. Jadi tolong alert sedikit tentang Google Classroom ni sebab cikgu akan bagi latihan sampingan ataupun tambahan dari semasa ke semasa. Okey, itu saja sesi pembelajaran kita pada hari ini. InsyaAllah minggu depan kita jumpa lagi. Sekian, selamat belajar dan jangan lupa nak berjaya ikut tanpa tapi. Buat tanpa henti. Okey, sekian daripada Cikgu Liza. Assalamualaikum.